Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Nombor Kak. Ya, dari mana, nama siapa ni Kak? Nama saya Rokiah binti Atan. Dari Daripada Muar. Muar. Apa masalah Kak datang sini Kak? Hari tu dah berubat. Okey. Datang sini ya? Kat sini. Okey, lepas tu Akak macam dirasuk. dirasuk. Macam Okey. dirasuk. Lepas tu dah banyak tempat lah kan. Dalam 20 lebih bang. 20 lebih perawat lah. Kena ubat baik sekejap datang balik. Lepas tu akak mandi keluar rambut. Berut, ustaz leher. Muka buruk. Itu bukan itu bukan rasuk, itu disihir. Rasuk ni macam benda singgah. Faham tak? Yang ni kena sihir. Apa yang Kak cerita ni. Okey, Kak teruskan cerita Kak. Daripada 2014 tu saya dapat panggilan telefon daripada kawan kerja lah. Saya rasa telinga saya berdengung. Lepas dapat panggilan tu telinga saya berdengung. Macam nak kerja dah tak semangat dah. Muka saya orang tengok makin lama Hitam hodoh lah ya. Lepas tu saya pencen awal. Akak tadi rawat dengan saya dengan anak murid. Ramai dah yang rawat saya 4 orang. Tak boleh. Okey. Saya rawat. Saya saya macam dah tak ada nak kerja, nak kerja dah. Tapi sekarang dah kerja, dah pencen? Pencen awal. Dah pencen awal tu dalam kerja apa dulu? Rahsia ke? Nak rahsia ke nak cakap? Rahsia. Okey, kata sekejap. Saya matikan mikrofon ni, dia tak dengar. Sekejap. Akak pencen awal. Okey, akak bila disihir tu rasa macam mana pula? Selain daripada muka hitam, orang tengok benci, betul? Adik-beradik pun dah tak suka. Suami pun kurang suka. Okey, sebagai suami itu bukan kehendak dia bang, betul? Dianiaya orang. Sebab tu kalau abang tengok YouTube saya, ada orang Negeri Sembilan. Apa nama tempat dia? Tempat yang banyak durian tu apa? Ada nama lagi satu. Ada lagi satu. Apa nama tempat dia? Jelebu. Isteri dia 16 tahun kena sihir bang. Dia tak ada. Ini cerita betul, dalam YouTube saya ada. Laki dia boleh sabar bang. Dia tahu bini dia kena sihir, dia bawa sana bawa sini, dia bini dia mengacau begini, dia tak sabar. Ada YouTube saya. Dah berobat sana sini, ubat sana sini. Yang buat orang lain, makcik dia sendiri. Tapi dengan izin Allah, saya rawat dia hampir 2 jam lebih. Waktu tu malam dekat atas rumah saya, rumah lama. Sini belum mula lagi, saya kat atas. Sampai terbaring, part 1, part 2 pun ada.
Sampai bini dah sadar tu, dah baik alhamdulillah. Saya nak makan tom yum dulu. Kebetulan tom yum pun dekat sini kan. Pergi depan. Alhamdulillah. Okey, teruskan sampai. Okey lagi. Saya berubat tu mesti saya macam dirasuk. Sebut nama seorang perempuan tu juga sama je macam ni. Oh, doktor kerja pejabat. Tapi budak tu memang lembut, diam je. Dengan saya dia okey je. Rupanya dia yang Itu di barat tikam belakang lah. tak tahulah dia hati dengan saya. Masa dia rasuk tu dia semua dengar lah. Tahu ramai suka saya. Kalau saya tak rasuk kat Tahu. Betul, nama dia je yang disebut. Dia kata dia suka saya, dia masukkan kebenaran dia pada saya. Hari tu nak keluarkan pada susah. Dia kata dia saka pakai susuk apa semua. Lepas tu kasih saka turunan yang dia kasih pada saya. Dia saya tak. Tapi dah buang belum? Kita kata dah buang. Dah buang lah. Okay. Tapi saya mandi keluar lagi begitu. Dia hantar lagi lah. Macam saya kata tadi, daripada berapa tahun berapa kena kak? Masa saya rasa tu 2014, tapi orang tengok muka saya memang dah hitam sikit-sikit. 2014. Sekarang 21. 7 tahun. Betul. Tahun depan masuk 8 tahun. Jadi macam saya pernah sebut dalam YouTube saya, Kak kenal saya dalam YouTube betul. Nasihat saya bila asyik kena sihir, belajar. Ibarat peribahasa mengatakan mengobati diri sendiri lebih baik asyik berubat. Berapa ribu duit dah habis kat asyik berubat 8 tahun tu, 7 tahun. Banyak. Betul. Cerita mana je Kak pergi, mana je betul bang? Masa duit habis gitu je. Seperti mana saya sebut, jarang perawat akan ajar ilmu dia pada pesakit. Tapi daya di sini Masjid Tanah Tabib Adam ajar ilmu saya kepada pesakit supaya dapat mengobati diri sendiri pertama. Kedua, apabila tamat 5 minggu berzikir, kita boleh menentang sihir. Seperti mana saya sebut lagi dalam YouTube, sihir ni dah berleluasa dari zaman Fir'aun sampai hari ini. Ketiga, ni pegawai dot lah. Sampai hari ini, kenapa tidak ada akta sihir, pengamal sihir ni ada akta boleh ditangkap. Siapa dia bunuh orang? Tak boleh tangkap, tak ada akta. Kenapa pihak JAKIM tidak ada akta untuk kenakan tindakan ke atas pengamal-pengamal ilmu hitam yang sihir orang sampai mati ni, ataupun menyanya orang ni? Kenapa di Brunei, di Indonesia ada? Kenapa Malaysia tak ada? Kalau tengok YouTube Indonesia punya, saya sebutkanlah YouTube dah boleh tengok. Ujang Bustami, Mamas Karjo, Ustaz Solihin, Gus Samsudin, Gus Samsun. Ini 5 yang saya selalu tengok lah. Diorang pergi menentang bomo dukun bawah yang amal ilmu hitam ni, dia pakai batin lawan. Dia suruh orang tobat, tak nak tobat, dia hapuskan. Pakai batin, boleh mati. Tapi kalau Malaysia, maaf cakap, kalau JAKIM kasih saya kebenaran ataupun akta tu boleh diserang bomo ilmu hitam, saya pergi. Saya cari. Atau bagi ke saya satu surat ke PAS ke, dibenarkan, diizinkan. Saya jumpa. Saya cakap je. Contoh akak kasih maklumat kan, David, sebelah rumah saya ni ada bomo ilmu hitam. Saya pergi. Tapi maaf cakap, sekarang ni kalau kita pergi, akta dia apa? Saya menceroboh. Sebab tu saya maaf cakap, sampai hari ni saya tak pergi rumah bomo. Tapi kita boleh buat jarak jauh pun, tak ada masalah. Kalau dia ada ilmu hitam dia boleh buat jarak jauh, ilmu Allah pun boleh buat jarak jauh. Saya boleh kata riak tak berbongkak. Ilmu yang saya bawa ni, zikir 5 minggu. Kalau akak belajar apa, siapa pun belajar, 5 minggu tamat, tak ada sihir boleh tembus kita, insyaAllah. Dakwah saya 26 tahun, merawat orang lawan sihir hari-hari kak. Sampai hari ni akak nampak saya sakit ke? Maaf cakap, bukan cakap riak tak berbongkak, tak melanggar sihir pun. Kenapa tak boleh sampai? Bila kita zikir 5 minggu tamat, roh kita bercahaya. Itu dia macam belon, menganjal, tak boleh sampai. Itulah kelebihan ilmu Allah ni. Kelebihan lagi satu, bila zikir, hari ni ijazah, belum zikir, akak dah boleh rawat diri sendiri. Contoh muka hitam, buang balik, kasih balik. Kasih balik orang yang suruh, bukan yang buat, yang suruh tu. What you give, you get back. Lepas 5 minggu, siapa yang sihir akak, kasih balik. Saya akan ajar semua ni. Jangan takut. Kita ada ilmu Allah. Kun fayakun. Tapi, tak semua orang nak belajar. Macam akak tadi dah daripada Pendang Kedah 8 tahun. Macam akak lebih kurang lah 2 hari kena 1 Malaysia dah pusing kak. Berapa banyak duit?
Masa lagi bawa anak cuti sekolah, cuti kerja ni, pergi ambil bawa sana bawa sini. Tapi insya-Allah dia kat balik bendang nak bincang dengan suami, dia kena minta izin suami lah kan. Belajar jarak jauh lah. Saya boleh ijazah jarak jauh, belajar. Sampai bila nak berubat kak? Maaf cakap. Berapa banyak duit dah habis dah. Lapak kira saya ingat RM10,000 ada. Saya rasa-rasa macam tu lah. Jadi jalan yang pendek, mengobati diri sendiri lebih baik asyik berubat. Okey lagi, apa cerita? Masa ayah hati saya datang, dia kata dah tangkap lah yang satu yang dihantar tu, siapa dia lah. Dia kata dah tangkap lah, saya tak tahu lah. Tapi balik tu saya mandi, sini saya tengok ni sakit. Baru pening, tak boleh tidur. Masa yang saya dah berubat tu, saya tak boleh tidur malam. Tanya dia, macam roh saya. Ada kat luar tu ikut. Ni jangan tanya saya macam mana saya tahu. Akak cerita ni saya dah scan kat luar tu. Ikut saya sakit, kepala pening, ke sini-sini meremang-remang. Ini ni macam ada orang dia mesti korek-korek kadang-kadang ada masa. Badan lemah lah. Tapi masak tu boleh juga lah lagi saya. Tak semangat lah. Pasal apa nak makan suami anak makan kan? Masak hidup lah. Dulu ada sampai terbaring. Sebelum baru kena terbaring lebam ni. Kena dia lebam kaki. Yang lebam-lebam tu apa? Untuk raya. Lebam kan. Saya tak boleh angkat. Tahu kan. Masa baru kena lah. Pergilah, pergi ubat, pergi lah. Sampai sekarang. Okey, baik. Lagi apa nak sambung lagi? Apa saya dah 2 tahun macam-macam apa? Ke dengan terlalu sekarang pasal apa kita rakyat-rakyat Malaysia ataupun di dunia ni yang banyak kena sihir supaya faham. Jangan main-main dengan ilmu sihir ni. Sebab tu kena ada ilmu. Maaf cakap anak murid saya tak pernah ke sihir pun. Sedangkan mereka baru setahun duduk jagung je. Tapi insya-Allah dengan ilmu ni jangan takut. Pada bomo, dukun, pawang, pengamal-pengamal ilmu hitam. Kamu jangan rasa kamu hebat. Kamu belum kena buku dengan ruas. Nak cuba ilmu silakan dengan tabik Adam. Jarak dekat boleh, jarak jauh boleh. Cuba, silakan. What you give, you get back. Wait and see. Okay, teruskan enggak? Dah lama tu, lepas saya dah berhenti tu lain pula. Masa kerja tu, lama suka saya. Macam suka berbual lah. Yelah, berkawan lah. Saya suka berbual. Semua suka saya. Tu dalam saya dirasuk tu, dia rasa dia tak suka saya sebab ramai yang suka saya. Cakap macam tu. Dia jadi hati ke apa, saya tak tahu. Itulah. Lepas tu dah saya tak pencen awal. Sampai pengetua pun isyarat sendiri lah. Kali lepas macam katalah ada rezeki agak belajar. Agak dah ada dah tua, dah tak rehat, penat sangat. Dah penat sangat saya. Ajar orang pula. InsyaAllah. Kan? Jadi satu bisnes lah. Tahu tak? Jadikan satu pendapatan. Sampai ilmu ada. Macam saya lah. Kalau saya tak ajar ilmu ni kepada pesakit, ilmu saya buat mati ke bang? Mati gitu bang, kubur. Orang tak dapat ilmu. Sebab tu saya ijazahkan supaya kamu ada ilmu. Kamu boleh rawat orang yang kena sihir. Bantu. Macam kat tadi, zaman Firaun dah berleluasa dah sihir ni. Belajar. Kita tentang sihir pula. Dia ada rasa apa kita rasa selama ni. Okey lagi? Saya lepas pencen tu, masalah ni pula saya macam dengan suami. Macam saya tak ngam lah. Tak ngam sangat. Sampai saya minta cerai. Tapi dia tak nak ayah pula. Saya macam tak suka dia. Dia tu. Dengan adik-beradik pun saya tak suka. Bang, saya dengar bang Adik-beradik pun macam adik-beradik saya tengok saya pun saya tak suka. Saya syak macam adik-beradik saya. Macam kenakan saya semua. Pilih saya dalam grup apa. Saya keluar daripada grup family tu. Dah tak ini. Dengan suami beberapa kali dah saya minta macam tak suka dia. Tapi dia suruh budak kan. Ya, sebaik suami faham betul bang. Kalau tak faham, kena mengong ke. Dia anggap kita sebab tu. Cerita-cerita akak ni sebab tu semua ada dengan ilmu pemisah ni buat benci lah. Tak akak benci abang benci akak. Itu bagi ilmu pemisah.
Ada pihak yang tak bahagia buat macam ni. Kita memang lepas pension je selalu memang keluar je tiap hari. Itu yang dia orang ada. Okey, bila Kak keluar hari-hari, saya nasihat abang dan Kak jangan masukkan dalam Facebook. Orang merhati. Tak suka ni. Betul tak? Sedangkan berdepan tengok kat luar, lagi dia tak suka. Celaka betul, lagi bahagia pula. Lagi dia hentam lah. Ni nasihat saya. Jangan masuk Facebook mana Kak pergi. Contoh buat jania, contoh lagi dia pun lagi panas. Dia cakap betul. Akak tukar emas ni biru ni, besok tukar pun dia tak suka. Tukar warna hitam pun dia suka. Dia celaka sama orang ni. Saya pun tak faham. Ni sifat manusia. Akak dulu kerja memang akak tak sangka lah. Akak suka je kerja macam semua orang kan. Daripada kerja orang pembersih, kerja pejabat, semua aku boleh. Kenapa orang boleh macam tu? Sama juga bila kita naik pangkat. Orang pun tak suka. Contoh, ni contoh lah. Banyak lah tak kira siapa lah. Saya dah jumpa 26 tahun macam-macam pengalaman. Contoh, akak kerja ke abang kerja, baru 5 tahun. Macam naikkan pangkat, naikkan gaji. 11 tahun tak naik. Mesti ada sebab kenapa dia tak naikkan pangkat. Mungkin kamu pemalas ke, tak bekerja sama ke. Jadi tepuk dada tanya selera. Tengok cermin tanya diri, kenapa bos tak naikkan kita gini-gini? Mesti ada sebab. Ataupun mungkin pendidikan kita tak bagus ke, rendah ke, mesti orang akan tengok kita punya latar belakang. Okey lagi. Saya dah Ada bakar gaharu ke? dia macam hari